Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan tentang punca dan cara mengatasi gangguan seksual di universiti. Nama diberi Nurul Auni binti Khairul Azhan, nombor metrik 1221800. Hari ini saya akan memberikan pengenalan tentang gangguan seksual. Gangguan seksual terbahagi kepada 5 iaitu gangguan fizikal, gangguan lisan, gangguan isyarat, gangguan visual dan gangguan psikologi. Pertama, gangguan secara fizikal adalah suatu perbuatan yang membuatkan orang lain tidak selesa dengan menggunakan tangan, contohnya memeluk, memegang dan sebagainya. Yang kedua, gangguan secara lisan adalah dengan cara menggunakan kata-kata yang kesat dan kasar serta bunyi-bunyian, contohnya siulan. Yang ketiga, gangguan secara isyarat, contohnya menjeli lidah, mengintai, merenung dan sebagainya. Yang keempat, gangguan secara visual, contohnya menghantar nota, perbualan, email dan kata-kata yang berunsurkan seksual. Dan yang terakhir, yang kelima adalah gangguan psikologi, adalah dengan cara mengugut, mendesak serta memujuk rayu bagi keinginan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nazira Ahmadi binti Ramli. Saya akan membentangkan objektif kajian. Antara objektif kajian yang kami bincangkan yang pertama ialah mengenal pasti kemaluan gangguan seksual yang berlaku di universiti. Yang kedua, mengkaji punca yang mempengaruhi gangguan seksual yang semakin membimbangkan di universiti. Yang ketiga ialah mengkaji cara mengatasi gangguan seksual di universiti. Yang seterusnya ialah skop kajian. Yang pertama ialah memfokuskan kepada aspek gangguan seksual. Pengkaji ingin mengenal pasti keperluan gangguan seksual yang berlaku di universiti kerana ia telah menjadi salah satu fenomena yang tidak asing lagi dalam kehidupan dan persekitaran kita, dan ia boleh menyebabkan seseorang itu meninggalkan kesan yang mendalam, iaitu mereka akan sentiasa berada dalam ketakutan. Yang seterusnya ialah menumpukan kepada tempat, iaitu di universiti. Universiti adalah pusat menimba ilmu, namun pusat itu telah dicemarkan oleh perbuatan yang tidak sopan seperti gangguan seksual. Implikasinya universiti tersebut, image universiti tersebut akan terjejas dan memperlihatkan bahawa tempat menimba ilmu ini bukanlah tempat yang selamat dan bebas daripada belenggu gangguan seksual. Yang seterusnya ialah kajian literatur. Melalui terdapat banyak kajian lepas yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji lain mengenai gangguan seksual. Yang pertama, melalui pembacaan saya di jurnal yang bertajuk Gangguan Seksual, Tragedi yang Tidak Ditedahkan dan Kesan kepada Mangsa, yang ditulis pada tahun 2019, iaitu Siti Marziah Zakaria, Nur Baaya binti Abdul Kadir dan Nur Hadiza Mat Lazim. Dalam jurnal tersebut telah menyatakan bahawa gangguan seksual ini akan memberi kesan yang mendalam dan negatif kepada mangsa melalui emosi, kesihatan dan juga kehidupan. Ini akan memberi kesan kepada perkembangan kejaya mangsa, iaitu mereka terpaksa berpindah ke tempat kerja yang lain disebabkan oleh ancaman seksual yang boleh mengganggu gugat keselamatan mereka. Yang seterusnya ialah melalui pembacaan saya di laman web dasar universiti yang dibuat oleh University Science Malaysia, telah menyatakan bahawa gangguan seksual ini mempunyai pelbagai bentuk. Yang pertama, gangguan seksual secara lisan, iaitu mereka menggunakan kata-kata atau gurauan yang mempunyai unsur-unsur lucah. Yang kedua ialah gangguan seksual secara isyarat, iaitu mereka menunjukkan, iaitu pandangan yang membayangkan niat atau tangan yang membayangkan perlakuan seks tersebut. Yang ketiga iaitu gangguan seksual secara visual, iaitu mereka menunjukkan unsur-unsur seksual itu ataupun unsur-unsur lucah itu melalui penulisan atau lukisan. Yang keempat, gangguan seksual secara psikologi, iaitu mereka menggunakan pujuk rayu untuk keluar bersama atau bercumbuan. Yang kelima ialah gangguan seksual secara fizikal, iaitu mereka menggunakan sentuhan seperti menggisil badan atau mengusap.
Nama saya Nurul Syafiqah binti Cik Syukri, nombor matrik 1221797, ingin membentangkan metodologi kajian. Bentuk kajian kami menggunakan pendekatan kualitatif di mana ia menerangkan sesuatu cerita secara menyeluruh dan holistik. Kami juga menggunakan penyelidikan perpustakaan di mana ia merujuk jurnal, laman web, kertas kerja, keratan ampar dan juga buku. Kajian ini dipilih supaya kami mudah untuk merujuk dan membandingkan antara sumber yang salah dan yang betul, dan kami yakin untuk rujuk. Latar belakang bagi gangguan seksual menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, gangguan merupakan sesuatu perbuatan seperti usikan dan godaan yang boleh menyebabkan sesuatu halangan, kacauan yang tidak tenteram dan itu boleh mengakibatkan tekanan kepada seseorang. Perkara ini lebih cenderung kepada perbuatan seorang lelaki terhadap seorang perempuan. Bukan sahaja dengan sentuhan, malah dengan kata-kata juga boleh menjadi sesuatu gangguan. Seterusnya, menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, seksual ini bukanlah satu perbuatan antara lelaki dengan perempuan. Bahkan, ia adalah satu perkara yang langsung tidak diizini oleh sesiapa, sama ada dengan lisan ataupun bukan lisan. Seterusnya, universiti pula adalah satu institusi, sebuah institusi ataupun pusat pengajian tinggi yang dapat memberikan ilmu dalam pelbagai bidang. Gangguan seksual di universiti menjadi satu kupasan pada hari ini adalah kerana perkara ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dalam kalangan warga universiti. Hal ini tidak akan terhapus jika wujudnya pihak yang tidak ingin menghormati antara satu sama lain serta tidak mengambil cakna tentang isu tersebut. Saya Muhammad Syami Muhammad Radi, nombor matrik 1221798. Saya akan berkongsikan 3 punca besar berlakunya gangguan seksual dalam kalangan pelajar universiti. Pertama sekali adalah disebabkan kurangnya didikan agama dalam diri pelajar. Seperti yang kita tahu, ibu bapa sangatlah memainkan peranan yang penting dalam menerapkan ilmu agama dalam diri anak-anak sejak mereka kecil lagi. Ibu bapa perlulah sandarkan segala tindakan dan urusan berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan ajarkanlah mereka melakukan ibadat kepada Allah SWT seperti mendirikan solat dan mengenali aurat lelaki dan perempuan. Supaya perkara ini menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka, jika perkara pokok ini tidak dipraktikkan, akan menyebabkan mereka jahil dan mudah terjerumus dalam perkara-perkara mungkar. Yang kedua adalah pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Mudah terpengaruh dengan rakan sepaya di institusi atau universiti untuk melakukan perkara yang buruk sepertinya menonton video-video lucah dan ke pusat-pusat hiburan seperti disko, kasino dan sebagainya, yang mana ia memberikan ruang yang luas untuk pelajar melakukan seksual bebas. Lain sekali adalah disebabkan meningkatnya teknologi pada zaman kini. Penggunaan teknologi yang tidak terkawal akan menyebabkan remaja terjerumus ke dalam perkara-perkara yang negatif. Ditambah lagi, media masa sudah tidak ada tapisan dari segi maklumat yang diberikan. Filem dan drama di televisyen menampilkan, memaparkan dan aksi-aksi yang boleh merangsang keinginan seksual seseorang yang menjurus kepada berlakunya seks bebas. Perkara yang tidak memberi sebarang pengajaran malah memberi impak negatif kepada remaja. Nama Syafiq Khusyairi bin Syamshuri, nombor matrik 1221799. Bismillahirrahmanirrahim. Antara cara mengatasi jenayah seksual dalam kalangan universiti termaksudlah mengadakan kempen dan khidmat kaunseling. Kempen tersebut dapat dilaksanakan secara edaran, forum, ceramah dan sebagainya. Manakala khidmat kaunseling ini diberikan kepada mangsa dan juga si pelaku tersebut. Dengan khidmat kaunseling ini, mangsa tersebut serta si pemangsa dapat belajar dan menyedari bahawa jenayah gangguan seksual ini merupakan sesuatu yang amat besar. Selain itu, pihak universiti dapat mencontohi universiti lain yang menyediakan buku yang menggariskan jenis-jenis perbuatan gangguan seksual. Hal ini kerana segelintir pelajar tidak mengetahui tanda-tanda mereka telah mengalami gangguan seksual tersebut. Seperti yang dilakukan di Universiti Belgrade, mereka telah mengeluarkan satu buku yang menggariskan tanda-tanda gangguan seksual tersebut. Dengan ini, apabila seseorang menyedari bahawa mereka telah mengalami gangguan seksual, mereka boleh memberikan bukti iaitu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kepada diri mereka kepada pihak atasan, agar pihak atasan melakukan tindakan selanjutnya. Akhir sekali adalah pihak kerajaan menyekat dan menghapuskan laman media yang berkhususkan pornografi. Hal ini kerana
media inilah yang akan menjadikan ataupun yang akan mewujudkan ramai lagi pelaku yang melakukan jenayah gangguan seksual ini. Justru dengan menyekat laman media seperti ini, kita dapat menghapuskan dan mengekang masalah gangguan seksual dalam kalangan universiti dan kalangan masyarakat. Kesimpulannya, setiap punca dalam kemulut gangguan seksual pasti ada jalan penyelesaiannya, seperti mengadakan kempen dan khidmat kaunseling serta mencontohi tindakan universiti lain yang menggariskan jenis-jenis perbuatan gangguan seksual. Selain itu, kerajaan perlulah menyekat dan menghapuskan laman media yang berunsurkan pornografi. Seterusnya, gangguan seksual juga berkait rapat dengan akhlak yang melampangkan peribadi dalam diri seseorang. Khususnya untuk para penuntut ilmu di universiti, mereka perlulah menjaga nilai intelektual dan spiritual supaya mereka dapat mendidik masyarakat luar untuk memperbaharui nilai etika dalam diri mereka. Jelaslah di sini bahawa untuk menjadi mahasiswa dan mahasiswi yang menjadi tonggak kecemerlangan negara, mereka perlulah mengamalkan nilai etika sejak kecil lagi. Sekian, terima kasih.